Baik, selepas setahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan, selain daripada perubahan cara hidup, kerajaan juga menyuntik aliran modal melalui pelbagai inisiatif dan juga insentif kepada PKS dan juga masyarakat, dan antaranya prihatin dan juga pakej-pakej yang terbaru adalah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi ataupun pemerkasa, di mana kerajaan ada menyediakan geran bantuan khas secara sekali bayar ataupun one off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,000 agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEK. Dan pemerkasa juga memberikan pengecualian levy HRDF bagi syarikat sektor pelancongan yang terjejas untuk tempoh sehingga Jun ini. Dan untuk mengulas lanjut, di Thailand ketika ini Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Cik Uzaidi, adakah bantuan ini berupaya membantu mempercepatkan kebangkitan semula sektor pelancongan selepas yang gelembung pelancongan diwujudkan di kawasan PKPP baru-baru ini? Terima kasih Hakim. Sebenarnya kalau saya nak ulaskan soalan Hakim tu memang panjang lebar lah, tak cukup masanya. Jadi yang ringkasnya, kami di industri pelancongan memang mengucapkan jutaan terima kasih lah pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pengumuman semalam dan juga kerajaan Malaysia, terutama Kementerian Pelancongan kerana sentiasa mendengar rintihan ataupun cadangan-cadangan kami. Jadi mengikut pengumuman semalam yang apa yang Hakim tadi beritahu, RM3,000 diberi one off pada travel agent, RM600 yang diberi one off pada homestay operator, dan juga berbagai-bagai inisiatif lain-lain dengan pengecualian cukai lah, dengan electricity pun 10% diskaun, dapat diskaun lagi tu. Jadi saya rasa ini boleh memberi semangat yang lebih wajar lagi bagi kami untuk bangkit semula, untuk melihat, untuk memberi, untuk strategiskan semula bagaimana kita boleh bangun dan bangkit dan menyumbangkan pada ekonomi negara, yang mana kita tahu kita ni nombor 3, industri pelancongan nombor 3 di sumbangan GDP yang terbesar, dan juga memberi pekerjaan sebanyak 4 juta. Jadi inilah masanya kita kita jaga kita dan untuk kita menang sesama. Jadi banyak lagi inisiatif-inisiatif yang boleh kita lihat dalam aspek-aspek koperasi digital, ekspor barang. Itu antara yang saya rasa kami amat teruja lah dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, Hakim. Cik Zaidi, bagaimana kita nak pastikan bahawa bantuan-bantuan yang diberikan ini sampai ke sasaran? Kerana kita bermaklum ada juga penggiat pelancongan ini yang tidak berdaftar dengan MOTEK, ataupun mereka juga melakukan aktiviti ataupun kegiatan pelancongan secara semi-formal ataupun secara sambilan. Yalah Hakim, sebenarnya RM3,000 itu khas untuk travel agent yang berdaftar di bawah Kementerian MOTEK. Tetapi bagaimanapun kami di industri pelancongan ataupun penggiat ataupun travel agent, kami sekarang fokus kepada community based tourism. Community based tourism ni bila kita bawa pelancong ke tempat-tempat, kita make sure tempat-tempat ni penduduk-penduduk tempat ataupun lokal ataupun belia dapat manfaatnya. Contohnya kalau kita promote Lenggong, Lenggong ni antara hotspot lah, antara yang akan jadi popular lah, package yang popular untuk pasaran antara domestik dan juga pasaran antarabangsa. Tetapi bila kita bawa pelancong ke Lenggong, berbagai-bagai dengan orang kampung dah, dengan homestay dah, dengan ada yang makcik jual goreng pisang pun ada di situ. Jadi ini adalah antara yang kita pastikan. Walaupun kita mendapat RM3,000 sebagai one off, tapi sebenarnya dia punya multiplier effect tu akan menjadi lebih seterusnya, terutama sekali di kawasan-kawasan kampung, perkampungan dan luar bandar, insyaAllah. Kesan itu akan berantai kepada mereka yang berada di bawah juga. Cik Zaidi, tapi melihat kepada apa yang telah diberikan dengan pembukaan gelembung pelancongan dan juga geran khas yang terbaru seperti yang diumumkan semalam, adakah ini mencukupi untuk menyediakan pemain industri dan juga orang kata apa, untuk merancakkan kembali industri pelancongan ini? Adakah ini telah meletakkan kembali industri pelancongan di landasan tepat untuk kembali beroperasi ataupun meriah seperti sebelum ini? Ya, sebenarnya industri pelancongan ni kita memerlukan berbagai-bagai teknik ataupun berbagai-bagai cara untuk kita mempertabatkan ekonomi negara ni, untuk kita mempertabatkan industri pelancongan ni. Tak cukupnya kalau berjuta-juta, berbilion-bilion, tak cukupnya untuk kita kalau kita nak harapkan pihak kerajaan saja menyumbang.
Jadi dalam MCO ataupun PKP yang 2.0 ni, kami merasakan industri patut kita patut menyumbang sesama, kita bekerjasama dengan agensi pelancongan, bersama dengan pekerja dengan travel agent, tour guide, dengan hotel, dengan berbagai local council. Jadi kita janganlah harapkan satu pihak saja yang ingin menyumbang untuk membantu kita bangun atau bangkit ataupun memantapkan industri pelancongan. Jadi dengan itu kita harus lihat apa yang kita ada. Kalau kita ada tempat pelancongan, bagaimana orang kampung tu dapat pertama bertugas untuk merendahkan kos supaya kita boleh menjual dengan harga yang kompetitif. Industri pelancongan amat kompetitif. Baru ini saya telah hadiri di ITB Berlin. Dia punya kompetitif, dia punya agresifnya negara-negara lain amat sengit. Jadi kita harus jangan harap hanya satu sumbangan daripada pihak kerajaan, tetapi kita harus usaha dalam leverage antara aset-aset masing-masing. Dengan itu kita boleh lonjakkan negara kita sebagai satu destinasi yang sangat popular di dunia, insya-Allah. Cik Uzadi, ringkas saja, apa yang boleh dilakukan oleh pemain ataupun pegiat industri pelancongan ini selain daripada mengharapkan bantuan ataupun insentif diberikan kerajaan? Maksudnya, apakah inisiatif yang boleh mereka gerakkan sendiri atau bersama dengan komuniti pelancongan? Ya, sebenarnya kita telah anjurkan summit, virtual summit tahun lepas, dan kita telah rumuskan 5R, 5 strategi. Itu produk yang baru. Yang kedua, research, menyediakan apa-apa produk-produk apa yang pasaran yang perlu, yang hendak. Pasaran nak ni, takkan kita nak kasih benda lain. Jadi kita tahu pasaran tu. Kita ada pemasaran secara ekonomi, secara digital yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri semalam. Dan juga kita lihat produk-produk banyak yang boleh kita ekspor. Jangan tunggu bila sempadan buka barulah kita nak mencari tanjung. Kita boleh ekspor produk-produk kita. Contohnya kalau Masjid Kia kan, Masjid Kia ambil goreng pisang boleh jual pada Indonesia melalui program Authorized Economic Operator. Yang ini telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri semalam. Authorized Economic Operator di mana mereka boleh mengekspor, walaupun mereka kecil, mereka boleh mengekspor barang-barang atau produk mereka ke luar negara. Dan berbagai-bagai lah. Saya tengok digital in terms of SOP, bagaimana syarikat-syarikat boleh menjagakan dalam safe at work, di mana kita harus jaga tempat kita ni. Jangan kita jadi satu kluster lagi lah. Kluster daripada COVID-19. Ini adalah antara yang saya rasa amat kita patut teliti apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri semalam. Kita patut study, teliti dan kita implement apa yang telah diumumkan semalam, insya-Allah. Dan banyak peluang yang dibuka melalui pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin semalam yang perlu diambil oleh penggiat industri pelancongan. Terima kasih Cik Uzadi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, berkongsi mengenai plan ataupun plan memperkasa bagi sektor pelancongan.